Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi kita akan masuk topik yang baru iaitu 9.2 pecutan. Pecutan dan nyah pecutan. Okey, cikgu harap anda semua dah tengok video yang cikgu minta anda tengok semalam. Okey, di situ cikgu dah terangkan apa itu pecutan dan apa itu nyah pecutan. Okey, cikgu akan ambil sikit dah. Okey, pecutan ni adalah apabila kita bermula slow, kita mula slow, makin lama makin laju. Contoh kan, pelari 100 meter. Pelari 100 meter ni mula-mula dia statik lah. Dia statik kan, keadaan pegun. Pegun tu tidak bergerak. Dia statik ataupun pegun. Samalah statik / pegun / tidak bergerak, maksudnya sama. Dia statik, dia ready dekat garisan. Ke garisan, mula okey tembak pistol. Itu keadaan tak ada laju. Lepas tu dia akan lajulah, dia lari, dia akan laju. Itu namanya pecutan. Makin lama makin pecut. Kiranya ending dia makin laju. Jadi itu pecutan. Okey, lepas tu lama-lama dia dah lari laju, dah lepas kepada garisan penamat. Takkan dia nak lari je sampai hujung stadium kan? Okey, jadi dia akan slowkan dia punya perjalanan tu, dia akan slowkan dia punya larian. Makin lama makin slow, stop. Takkan dia tak nak stop kan lari. Okey, bila makin slow itu kita namakan sebagainya pecutan. Okey. Dan juga macam ni tau, kalau awak kira-kira dapat jawapan positif, contohlah 20 meter per saat. Positif, ini maksudnya pecutan. Kalau awak kira-kira dia dapat negatif 20 meter per saat, ada tanda negatif. Ini bermaksud nyah pecutan. Okey, cara nak menulis nyah pecutan ni pun kalau awak tak nak letak tanda negatif, awak boleh tulis perkataan macam ni lah, nyah pecutan 20 meter per saat. Macam tu. Tapi kena bagi tahu pecutan atau nyah pecutan. Kalau pecutan je tak payah kisah apa-apa lah, ambil je 20 meter per saat ni, dia kira nombor positif. Okey, kita teruskan ya. Alright, objektif PDPR pada hari ini ialah kita dapat menerangkan maksud pecutan dan nyah pecutan. Okey, kita pun ini yang pentingnya, dapat melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan dan juga menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan. Ini yang penting ya. Okey, jadi next. Alright, rumus pecutan. Okey, rumus pecutan. Cikgu dah terang juga dalam video sebelum ini. Iaitu perubahan laju bahagi perubahan masa. Yang ini tak ada dalam buku teks tau. Saya yang simplifykan. Okey, perubahan laju ni kita fokuskan lagi. Maksudnya ini rumus pecutan yang kita boleh guna pakai. Perubahan laju ni adalah laju akhir tolak laju awal bahagi perubahan masa. Laju akhir tolak laju awal. Kiranya kalau ada kereta, asal-asal dia cuma 20 km per jam. Jalan jam 20 km per jam. Lepas tu awal-awal. Lepas tu dia masuk highway clear. Dia pecut sampai 110 km per jam. Okey, dia pecut lah akhir dia kan. Bermaksud yang 110 km per jam adalah laju akhir. 20 km yang mula-mula dia bawa daripada rumah dia tadi tu, jalan jam tu, ini adalah laju awal. Okey, perubahan masa pula adalah berapa masa yang diambil. Daripada 20 tu nak sampai ke 110 km per jam tu berapa masanya. Okey, contohlah 30 minit. Inilah masa kita Okey. Dan satu lagi yang saya nak tekankan, jika sesuatu objek bergerak dengan laju seragam, pecutan ialah sifar. Maksud laju seragam ialah apabila macam kita dah belajar sebelum ni, ada laju seragam, laju tak seragam. Laju seragam adalah apabila sepanjang-panjang tu dia sama. Dia sama kelajuannya, bermaksud tak ada pecutan berlaku. Contoh, daripada awal sampai akhir, itulah lajunya. Kereta tu contohlah 20 km per jam je dia boleh bawa sebabnya jam. 20 km per jam, jam ni kat depan ni. Jadi dia tak ada pecutan jadi pecutan dia adalah sifar. Okey ke ni 2 UIAM boleh ikut cikgu? Boleh. Okey, ini yang cikgu minta awak cuba buat sebelum masuk ke kelas. Okey, jom cuba 9.2. Dah mula buat ke belum kelas? Dah.
Dah, okey. Bagi yang ada yang belum ke? Okey, very good Najah dah. Yang lain-lain? Dah ke belum? Dah ke belum? Okey, tak apa Najah. Macam tu, Najah kongsikan jawapan Najah. Okey, kita tengok baca yang pertama. Laju sebiji bola yang bergolek di atas lantai berkurang daripada 12 cm per saat kepada 2 cm per saat dalam masa 4 saat. Okey, jadi sekarang cikgu nak tanya ni je. Yang tak buat lagi tak apa. Okey, laju akhir kita yang mana? 12 cm per saat ke 2 cm per saat? Mana? Yes, laju akhir kita adalah 2. Laju akhir kita adalah 2. Ini laju akhir. Okey sebab 12 cm per saat ni adalah laju awal. Laju awal. Jadi kita pun kira lah. 2 tolak 12 bahagi 4. Okey, jawapan dia negatif 2.5. Jadi betul ke salah ni? Siapa yang dah buat? Najah, betul ke salah Najah? Salah. Betul ke salah? Cuba kita kira. Kita kira Okey, yang pertama kita kira. Laju akhir dia 2 cm per saat tolak 12 cm per saat bahagi 4. Okey, apa Najah? Betul ke salah? Betul. Betul betul. Jawapannya adalah negatif 2.5 cm per saat kuasa 2. Nanti saya terangkan pasal unit pula. Samalah sentimeter saat tolak 2 tu sama. Okey, jadi jawapan dia adalah betul. Ini adalah nyah pecutan sebab dapat negatif 2.5 cm per saat kuasa 2. Okey, boleh kelas? Yang lain-lain boleh ikut cikgu tak ni? Ada Mirza dengan Irfa? Boleh. Boleh. Okey. Okey, next yang B. Yang B. Okey, sebuah trailer memecut daripada 90.5 km per jam kepada 123 km per jam dalam masa 3/4 jam. Okey, mana satu laju akhir kita? 90.5 ke 123? Laju akhir. 3. Yes, very good. 123. Laju awal kita adalah 90.5. Okey, jadi cuba yang lain cuba ni 123 tolak 90.5 bahagi 3/4. Ini letak dalam kurungan. Okey, cuba. Patutnya kena letak unit Okey, jadi jawapan kita tu betul ke salah? Salah. Yes, jawapan kita salah. Yang betulnya adalah patutnya yang betul adalah apa kelas? 3 km per jam. Yes, very good. Yang betul sepatutnya adalah positif positif 43.33 km per jam kuasa 2. Jadi yang ini adalah salah. Okey, next kita tengok yang C. Okey, boleh ke 2 UIAM? Boleh. Boleh. Okey, cikgu padam dulu yang lain biar kita tak keliru. Okey, sekejap ya. Cikgu padam. Okey, kita tengok yang C. Sebiji kelapa jatuh dari atas pokok dengan kelajuan 7 meter per saat dalam masa 0.71 saat. Okey, kelas. Jadi dekat sini cikgu nak tanyalah. Okey, laju awal kita yang mana? Laju awal kita berapa? Laju akhir kita berapa? 7. 7. Yang awal. Ni laju seragam cikgu. Ni laju seragam? Ni laju awak rasa ni laju seragam ke? Najah rasa ni laju seragam? Yes, sebab dia tak bagi laju akhir, dia tak bagi laju awal dia. Okey. tak apa. Okey. Kita bincang. Alright. Kalau macam ni sebenarnya dia punya laju awal adalah 0 meter per saat. 0 meter per saat laju awal. Kenapa cikgu cakap 0 meter per saat? Sebab sebiji kelapa jatuh dari pokok. Maksudnya awal-awal kelapa tu dalam keadaan statik. Betul ke tidak? Betul. Betul. Bila keadaan statik, kita punya kelajuan adalah 0 meter per saat. Lepas tu,
Dia kata dengan kelajuan 7 meter per saat ni, 7 meter per saat ni dah jadi laju akhir. 7 meter per saat ni dah jadi laju akhir. Sebab macam ni tau. Okay, imagine pokok kita atas kelapa kan. Pegun. Dia jatuh ke bawah tu, kelajuan dia jatuh tu 7 meter per saat. Jadi 7 meter adalah laju akhir, 0 meter per saat adalah laju awal. Ambil masa 0.71 saat. Sangat sekejap. Kita pun tahu tengok-tengok dah jatuh. Alright, jadi jom kita cuba kira dia punya pecutan. Okay, jadi laju akhir kita berapa? 7 meter per saat. Tolak laju awal 0 meter per saat. Bahagi 0.71 per saat. Okey, cuba kita awak semua tekan kalkulator. Betul ke tidak ni jawapan yang dia bagi? Betul. Okey, dapat 9.86 meter saat negatif 2. Okey, jadi jawapan dia adalah betul. Okey, jadi yang ni betul Yang ni betul. Okey. Yang terakhir, okey. Puan Mages memperlahankan keretanya daripada 80 km per jam kepada 60 km per jam dalam masa 0.5 jam. Dalam masa 0.5 jam. Okey, saya padam juga yang atas-atas ni biar tak keliru. Okey, jadi kalau keadaan ini laju akhir kita mana, laju awal kita mana? Okey, keadaan Awal 80. yes, very good class. Awal 80, akhir 60. yes, akhir 60. Okey, yang ini saya cuba nak masukkan dalam rumus pecutan lah. Okey, awak buat betul-betul macam ni. Pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Okey, jadi laju akhir kita adalah 60 km per jam. Tolak dengan laju awal kita adalah 80 km per jam. Bahagi dengan 0.5 jam. Okey, cuba tekan kalkulator dapat berapa tu? 40 km per jam. 60 tolak 80 bahagi 0.5. Okey, 40 ke negatif 40? Cuba tekan balik kalkulator. 40 ke negatif 40 kelas? Negatif. Dapat negatif kan? Jadi jawapan kita ni apa? Pecutan yang dibagi ni salah ke betul? Salah. Salah, okey. Dia negatif 40. Negatif 40 km per jam. Bermaksud dekat sini jadi apa? Jadi nyah pecutan. Jadi nyah pecutan. Okey, boleh ke ni kelas ikut cikgu jadi nyah pecutan. Sebab apa? Dia perlahankan kenderaan dia. Okey, boleh ni? Boleh. Boleh Okey. Tajuk yang ini sebenarnya dia penting sangat unit. Jadi cikgu nak terangkan mana dapat unit sampai jam kuasa 2 macam tu. Okey, kalau awak dah tengok video cikgu pun cikgu dah terangkan juga. Tapi cikgu sajalah nak terangkan sekali lagi. Okey, kita tengok yang ni 60 km. Okey, keluar tak cikgu punya tulisan? Keluar. Keluar Okey, jadi 60 km per jam tolak 80 km per jam bahagi 0.5 jam. Okey, kalau kita buat betul-betul atas ni dia akan kalau kita selalu tekan kalkulator sekali jalan kan. Tapi kalau kita buat step by step, kita akan dapat macam ni. Negatif 20 km per jam yang atas ni bahagi dengan 0.5 jam. Okey, kita akan dapat negatif 40. Unit kita adalah kilometer per jam kuasa 2. Cikgu, kenapa kita tak boleh potong jam atas dengan jam bawah? Jam atas dengan jam bawah. Okey, sebab apa? Sebab 20 km per jam ni sebenarnya duduk bukan di atas tau, dia duduk di bawah. Dia sebenarnya macam ni, awak tengok ni Dia sebenarnya macam ni, negatif 20 km per jam. Lepas tu bahagi lagi jam. Tak nampak pula. Ni, sini. Sini, sebelah kiri saya tunjuk dekat sebelah kiri. Negatif 20 km per 1 jam. Bahagi lagi dengan 1 jam. Dia macam tu. Negatif 20 km per 1 jam bahagi lagi dengan 1 jam. Dia macam ni. Jadi kita tak boleh nak potong jam dengan jam ni, tak boleh nak potong sebab dua-dua duduk di bawah.
Dua-dua duduk di bawah. Itu yang menjadikan unit untuk pecutan kita adalah negatif 20 kilometer per jam kuasa 2. Okey, boleh ikut cikgu ni 2 UIAM setakat ini? Boleh. Boleh Jadi sebenarnya kita punya unit untuk pecutan. Okey, ni cikgu tulis sebelah atas pula. Okey, sama ada kilometer per jam kuasa 2 ataupun ditulis macam ni dia ada tanda negatif. Kilometer J tolak 2 pun boleh juga. Kenapa J negatif 2 cikgu? Sebab macam ni. Kilometer per jam kuasa 2 ni sebenarnya jam dia di bawah, J dia di bawah. Tapi bila dia tak nak ada duduk bawah, dia bawa naik atas, dia akan jadi KMJ tolak 2. Sebab tu untuk yang ini dia ada tanda negatif. Yang dia tak ada tanda negatif, dia ada tanda slash. Yang ini dia ada tanda negatif. Okey, ataupun satu lagi kita buat macam ni, kilometer per jam per jam. Kilometer per jam. Macam tu. Itu unit pecutan. Okey, setakat ni boleh ikut cikgu 2 UIAM? Boleh. Boleh Okey. Jadi sekarang kita masuk kepada contoh 1 pada yang cikgu terangkan, tapi pada buku teks contoh 13. Pada buku teks awak contoh 13. Jadi boleh tengok contoh 13 iaitu pada muka surat 180. Pada muka surat 180. Alright, dia kata dekat sini. Muka surat 180. Okey, yang ni saya copy paste je ni. Dia kata, sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Cikgu tak dengar suara. Cikgu tak dengar suara. Okey kelas. Sekejap ya. Dah dengar. Dah dengar. Okey, terima kasih bagi tahu cikgu. Suara cikgu tak dengar. Memang saya punya ni ada masalah sikit lah. Okey, kejap Okey, sekarang dah dengar suara cikgu ke? Dah. Cikgu baru perasan ni ada yang baru masuk lain. Okey, selamat datang cikgu ucapkan kepada yang dah ada lah. Saya sebutlah semua yang ada hari ni. Ada Damia, ada Fatin, ada Irfa, ada Irina, ada Najah, ada Mirza, ada Adila Najwa. Okey, terima kasih banyak kerana masih setia mengikuti PDPR Matematik. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, ini pecutan ni dia senang je, cuma dia melibatkan unit tu yang agak keliru. Okey, memeh kita buat sama-sama. Dia kata, sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Okey, pegun ni adalah tidak bergerak. Jadi kalau saya ataupun buku kata, bukan buku lah, kalau awak jumpa istilah statik, istilah pegun, istilah tidak bergerak, semua sama. Semua sama. Bermaksud kita punya kelajuan adalah 0 kilometer per jam. Okay, kita tengoklah unit kilometer per jam sebab dia dah cakap dah kelajuan kita adalah 120 kilometer per jam kan. Dalam masa 6 saat. Jadi hitungkan pecutannya. Jadi laju awal kita adalah 0 kilometer per jam. Laju akhir kita ialah berapa kelas? 120 kilometer per jam lah. Of course laju akhir kita. Jadi laju akhir kita ialah 120 km per jam. Masa kita adalah 6 saat. Hitungkan pecutannya. Okey, dekat sini sebenarnya banyak cara nak kira tau. Okey, yang buku teks ni saya ketepikan dulu. Saya nak buat saya punya jalan kerja. Okey, kalau jalan kerja cikgu akan buat macam ni. Pecutan sama dengan awak tulislah rumus. Saya tak cukup ruang nak tulis rumus. Jadi laju akhir kita 120 km per jam tolak dengan laju awal kita 0 km per jam bahagi dengan 6 saat. 6 saat. Okey, sekarang semua orang tekan kalkulator dapat jawapan berapa?
Okey kelas, dah tekan kalkulator belum? Dapat jawapan berapa? Okey, atau saya main sebut nama je. Siapa yang saya nampak? Aku cikgu. Okey, 120 bahagi 6 dapat berapa yang? Ini je, tengok yang saya punya jangan tengok yang jalan kecil tu teks ni. Ini je. Okey, dapat berapa jawapan dia? 20. 20. Okey, kalau saya boleh tulis macam ni tau. 20 kilometer per jam per saat. Jadi unit saya 20 kilometer per jam per saat. Kilometer per jam dapat daripada mana? Kilometer per jam dapat daripada inilah, memang unit kilometer per jam per saat. Per saat pun boleh 6 saat sebab kita guna 6 saat. Okey, jawapan ini pun diterima. Kalau awak buat macam ni pun betul. Okey Okey, setakat ni boleh ikut cikgu 2 UIAM? Boleh. Okey, kalau awak buat macam ni pun betul. Tapi kita patah balik kepada buku teks. Kalau awak tengok buku teks, dia samakan kita punya bawah. Dia samakan kita punya unit. Okey, dia samakan kita punya unit. Jadi cikgu akan terangkan macam mana kita nak samakan dia punya unit. Seeloknya kita samakan unit lah. Tapi kalau awak buat macam yang cikgu tulis tadi pun tidak salah. Itu betul. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Buku teks dia buat perubahan laju. Okey, inilah laju awal iaitu 120 km per jam. Tolak 0 km per jam. Jadi laju perubahan laju kita 120 km per jam. Okey, buku teks ni dia ubah. Okey, saya tunjuk dekat sini tau, ruangan yang kecil ni. Cikgu harap awak boleh ikut. Okey, macam ni. Buku teks dia ubah yang bawah tu, kilometer per jam tu, dia ubah jam yang bawah tu jadi saat. Maksudnya 120 kilometer per jam. Kiranya 1 jam, betul tak? 1 jam bawah ni dia tukarkan jadi saat. Jadi 1 jam nak tukar jadi saat macam mana? Jam nak pergi minit darab 60. 60 minit nak pergi saat darab 60. Jadi dia buat macam ni tau. 120 km bahagi 1 darab 60 darab 60 saat. Okey, jadi kita akan dapat berapa tu? Tolong bahagikan 120 bahagi 1 per 60. 120 bahagi 1 darab 60 darab 60. Okey, tekan kalkulator semua orang. Okey, awak akan dapat macam ni. 0.033 kilometer per saat. Bila dah dapat macam ni, barulah buku teks tu bahagikan dengan 6 saat. Okey, boleh ke tak ni kelas? Ataupun saya tulis terlalu kecil lah. Saya kena tulis kat sini. Sekejap sekejap. Okey, kelas. Sorry. Itu terlalu kecil pula ruangnya. Okey, dia macam ni Buku teks ni, okey, saya buat daripada awal. Bila ubah-ubah unit ni, dia mengelirukan sikit. Okey, pecutan sama dengan laju akhir. Laju akhir tolak laju awal bahagi masa lah, perubahan masa. Masa je lah saya tulis. Okey, laju akhir kita 120 km per jam. Tolak dengan laju awal kita 0 km per jam. Bahagi masa kita 6 saat. 6 saat ke? Berapa saat tadi? Masa kita 6 saat. Betul lah, 6 saat. Okey, sekarang ni kalau awak tengok, unit saat dengan unit jam ni tak sama. Ada yang jam, ada yang saat. Tak samalah, betul tak? Jadi, apa yang perlu dia buat? Bukan buku teks lah. Caranya kita tukarkan jam ini kepada saat. Kita nak samakan dengan kita punya masa yang di bawah. Okey, jadi kita punya objektif kita nak tukarkan jam kepada saat. Jadi nak tukarkan jam kepada saat tu, dia buat macam ni tau. 120 km per 1 jam. Baru bahagi 6 saat. Macam ni. Setakat ni boleh ikut cikgu tak 2 UIAM? Dia agak complicated sikit. Tapi boleh tak? Tolong respon ke kalau tak boleh cakap. Tak boleh cikgu? Kelas? Boleh. Dia macam ni tau. Okay, saya ulang balik. Dia 120 ini. Ini bahagi. Ini. Yang ini bahaginya. Tapi yang atas ni 120 km per 1 jam. Dia buat macam tu lah.
120 kilometer di atas per 1 jam di bawah. Per 1 jam di bawah baru nak bahagi dengan 6 saat. Jadi yang kita nak ubah sekarang ni 1 jam ni. 1 jam ni kita nak ubah dia jadi saat. Okey, boleh ya kelas ya? Jadi dia macam ni. 120 kilometer bahagi 1 darab 60 darab 60 bahagi lagi 6 saat. Cikgu, kenapa 1 darab 60 darab 60? Sebab macam ni. Jam nak pergi minit darab 60. Minit nak pergi saat darab 60. Jadi 1 jam nak pergi minit 1 darab 60. 1 minit nak pergi saat kena darab 60. Tu yang jadi 1 darab 60 darab 60. Okey, jadi awak kalau kita buat macam ni kita akan terus dapat jawapan akhir. Okey, tapi saya cadangkan awak kira guna kalkulator satu-satu. Okey, jadi sekarang ni semua orang ikut cikgu sama-sama Okey, awak tekan kalkulator awak 120 bahagi 1 darab 60 darab 60. Yang ini letak dalam kurungan. Yang ini letak dalam kurungan. Yang ini letak dalam kurungan. Okey, cepat dapat berapa? 120 bahagi 1 darab 60 darab 60. Okey, awak akan dapat jawapan 0.03333. Betul tak? Okey. Betul Okey, lepas tu awak tekan answer. Kiranya kita dah dapat jawapan yang ni. 0.3333 panjang tu. 0.03 panjang. Okey, awak tekan answer bahagi 6 saat. Bahagi 6 saat. Jadi tekan answer bahagi 6. Okey, dapat tak jawapan dia? Saya dapat 0.005555. Okay, yes, very good. Kalau awak dapat 0.00555 tu betul. Okay, jadi jawapan kita adalah sifar perpuluhan, sifar 55, jangan ambil banyak sangat lah, ambil 56 je. Sifar perpuluhan, sifar 56 kilometer per saat. Sebab yang ni tadi kita dah tukar kepada unit saat, atas ni pun dah jadi kilometer per saat. Okey, semua orang dapat tak 0.0056 km per saat? Dapat. Dapat. Okey, ataupun kalau awak punya kalkulator, macam kalkulator cikgu dia keluar macam ni. 5.55 ambil 2 je cukup lah. 5.56 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, kalau keluar macam ni jangan awak kata salah, tak ada salah. Kita tolak, kita tarik ke belakang. 1, 2, 3. Jadi sama juga jadi 0.00556 kilometer per saat. Okey, boleh ni 2 UIAM? Boleh dia sebenarnya konsep dia senang. Laju akhir tolak laju awal, bahagi masa, simple. Yang mengelirukan sikit lah adalah kita punya Kita punya unit. Okey, tak apa. Kita tengok lagi. Boleh ikut cikgu lagi ke 1, 2 UIAM? Boleh. Boleh lagi saya rasa. Okey, jom buat latihan. Okey, latihan ini adalah latihan pada buku teks muka surat. Muka surat berapa ni? Okey, buku teks muka surat 184. Buku teks muka surat 184. Muka surat 184. Okey, dia kata kat sini. Hitungkan pecutan bagi situasi di bawah. Sebuah kereta memecut daripada 60 km per jam kepada 110 km per jam dalam masa 30 minit. Okey, jadi first kali kita kena kenal mana laju akhir, mana laju awal. Okey, mana laju akhir? 110 ke 60? 110. Yes, very good. Laju akhir adalah 110. Okey, laju awal ialah 60. Okey, jadi kita pun buat rumus pecutan. Pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Okey, jadi kita pun tolak. Okey, laju akhir kita adalah 110 km per jam. Tolak 60 km per jam. Bahagi masa. Masa kita adalah berapa? 30 minit. 30 minit.
Okey. Yang ini sebenarnya senangnya awak tukarkan 30 minit ni kepada jam. Kita nak kita punya masa biar sama, ikut yang atas, jam-jam. Dia sebenarnya terpulang lah. Masa tu nak ikut yang bawah ke, nak ikut yang atas ke. Tapi yang penting sama dia punya unit. Jadi saya rasa kalau soalan ini senangnya tukar yang minit ni kepada jam. Betul tak? Jadi nak tukar yang minit kepada jam, kita buat macam ni lah. 110 kilometer. Tak maulah kat sini tak cukup ruang. Saya buat dekat tepi tapi kalau awak pada buku mesti awak buat ke bawah. Jadi 110 kilometer per jam tolak 60 kilometer per jam bahagi dengan 30 bahagi 60. Cikgu, kenapa 30 bahagi 60? Sebabnya daripada minit nak jadi jam, kita kena bahagi. Jadi 30 bahagi 60 ni akan jadi jam. 30 bahagi 60 ni akan jadi jam. Okey, jadi sekarang semua orang cuba tekan kalkulator dapat jawapan berapa. Yang ini ni saya sarankan letak kurungan. Okey, tekan sekarang semua orang dapat jawapan berapa. RM80 ke cikgu? Okey, tak apa. 80, ada yang kata 80. Okey, yang lain? Okey, yang lain 100. Okey, yang lain-lain? 100 juga, ya. Berapa? Irfan dapat berapa? Okey, ada yang dapat 80, ada yang dapat 100. Okey, jawapan yang tepat sebenarnya adalah jeng jeng jeng, mana satu? Okey, jawapan yang tepat adalah 100 kilometer per jam kuasa 2. Okey, yang dapat 80 ni awak tak letak kurungan. Awak tak letak kurungan, betul tak? Cuba kira sekali lagi dengan meletak kurungan. Bagi yang dapat 80, cuba kira sekali lagi dengan letak kurungan. Maksudnya awak letak kurungan 110 tolak 60 bahagi, letak lagi kurungan 30 bahagi 60. Akan dapat 100 km per jam kuasa 2. Okey, bagi yang dapat 80, cuba tekan lagi kalkulator. Cikgu nak pastikan semua orang boleh dapat jawapan 100. Okey, harap dah dapat. Okey, jadi jawapan kita adalah 100 km per jam kuasa 2. Okey, unit jangan silap. Okey, ini kilometer per jam, bawah pun ada jam, jadilah kilometer per jam kuasa 2. Okey ya? Cikgu harap yang lain yang tak dapat 100 tu bila tekan lagi kalkulator boleh dapat. Ataupun kalau macam ni, awak nak tekan kalkulator, awak tekan satu-satu. Tekan atas dulu. Macam ni Okey, ikut cikgu. Cikgu harap awak ikut. 110 tolak 60. Dapat 50 kan? Lepas tu awak ambil answer bahagi dengan 30 per 60. Buat macam tu. Okey, akan dapat 100. Okey? Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Laju sebuah bot berkurang daripada 70 km per jam kepada 40 km per jam dalam masa 5 minit. Dia berkurang daripada 70 km per jam kepada 40 km per jam dalam masa 5 minit. Okey, yang ini cuba buat. Boleh tak dapat jawapan dalam kilometer per jam juga kuasa 2. Maksudnya yang minit ni awak kena tukarkan kepada jam. Sama dengan yang cikgu kita buat soalan ni. Sama dengan soalan ni. Okey, boleh cuba buat tak 2 UIAM? Boleh. Boleh Okey, macam ni. Semua orang cuba buat, tulis dekat awak punya buku, nanti lagi 5 minit cikgu tanya jawapan. Saya keluar daripada, bukanlah keluar, saya tak ada depan awak lah, jadi awak boleh bincang. Takut cikgu ada dekat sini, awak segan je. Okey, jadi awak bincanglah sesama ni. Ada berapa orang ni? Ada 7 orang hari ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 orang ni. Awak cuba bincang apa jawapan dia. Boleh ke kelas? Okey, boleh cikgu tak dengar ni. Jadi awak boleh bincang sesama awak. Saya tahu nanti saya nak ada jawapan je.
Okey cikgu pergi tau ni. Cikgu tak dengar dah. Okey, boleh bincang sekarang. 5 minit cikgu bagi. Jam cikgu 10.03. 10.08 cikgu akan tanya jawapan. Boleh kelas? Boleh. Okey. Buat sekarang. Korang dah kira ke? Dah. Dapat berapa? Negatif 360. Pernah buat benda tu lah. Kejap. Macam mana kiranya 40 kan? Kan 40 tolak 70. Sekejap. 40 tolak 70. Dah. Bahagi 5 bahagi 60. 5 bahagi 60. Letak. Kenapa aku dapat negatif 800? Kau kena letak daripada 40 tolak 70 tu. Dari awal letak kurungan, lepas tu bahagi. Satu-satu lah. Tolak dulu baru bahagi. Berapa tadi korang dapat? 3? Negatif 360. Okey kelas, dah dapat jawapan ke belum? Dah. Okey, siapa yang nak kongsikan jawapan berapa? Sekejap ya. Okey, siapa yang nak kongsikan jawapan awak dapat berapa?
Sama-sama bincangkan tadi. Dapat berapa jawapannya? Negatif 360. Okay, yes. Very good. Negatif 360. Okay, apa unit kita kelas? Kilometer per jam. Kilometer per jam. Jam kita berapa kuasanya? Kuasa 2. Yes, very good. Betul dah ni. Okay, kalau awak dapat negatif 360 km per jam kuasa 2 tu, bermaksud betul. Okay, Tania. Awak bincang sama-sama kan ni tadi kan? Okay, yes, very good. Okay, jadi itulah dia pecutan. Okay, jadi bermaksud kalau dekat sini dia berlaku apa? Pecutan ke nyah pecutan sebenarnya? Dia berlaku nyah pecutan lah. Dia berlaku nyah pecutan ni. Nyah pecutan sebab apa? Sebab ada tanda negatif. Okay, boleh kelas? Alright. Boleh. Macam ni cikgu nak cakap Okay. Awak ni tulis jawapan kena ada negatif lah. Negatif 360 km per jam kuasa 2. Ataupun kalau awak tak nak tulis tanda negatif. Malas sangat tulis tanda negatif. Awak kena tulis macam ni. Nyah pecutan. Nyah pecutan. 360 km per jam kuasa 2. Macam itulah dia. Okey, boleh ya kelas ya? Alright, cikgu ambil masa sikit lagi untuk contoh penukaran unit. Soalan penukaran unit. Okey, kita tengok dekat sini. Dia kata, tukar, okey yang ini awak boleh juga rujuk buku teks awak. Contoh 15. Contoh 15 ni adalah pada muka surat. Okey, kejap cikgu cari. Muka surat 181. Muka surat 181. Okey, dia melibatkan penukaran unit. Sebab cikgu cakap laju ke pecutan ke unit sangat penting. Okey, jadi dia kata macam ni tau. Tukarkan 420 meter per minit. Per minit. Maksud 240 meter per minit. Per minit ni maksudnya bawah dia ni pun minit tau. Bawah ni dia pun minit. Bawah ni pun minit. Dia suruh tukar kepada kilometer minit per minit. Kilometer minit per minit. Okey, sekarang ni kita tengok apa yang berubah. Okey, macam ni. Minit masih sama, per minit masih sama. Minit masih sama, per minit masih sama. Jadi yang berubah ini sahaja. Meter kita daripada meter dia minta kita tukarkan kepada kilometer. Daripada meter dia minta kita tukarkan kepada kilometer. Jadi cara nak ubah tu macam mana tahu? Okey. Awak ambil ni 420 meter ni, 420 meter ni kita kena tukarkan dia kepada kilometer. Okey, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi daripada meter nak tukar kilometer, kita kena bahagilah. Kita kena bahagi kan, betul tak? Kita kena bahagi 1000. Jadinya kita buat macam ni. Okey, kita tengok kalau kat buku teks ni jalan kerja dia panjang tapi sebenarnya simple je. Macam ni. 420 meter bahagi dengan 1000. Meter kita hilang lah. Jadi 420 meter bahagi 1000. Bahagi 1000 per 1 minit. Lepas tu per lagi minit. Pening cikgu. Okey, tak apa. Kita buat sama-sama. Jadi 420 bahagi 1000. Kita akan dapat 0.42 kilometer. Per 1 minit. Per 1 minit. Jadinya 0.42 bahagi 1 minit bahagi 1 minit. Sama je dia akan dapat 0.42. Kiranya 0.4. Awak tekan kalkulator macam ni lah. 0.42 bahagi 1 akan dapat 0.42. Bahagi lagi 1 akan dapat juga 0.42. Jadi 0.42 kilometer per minit. Per minit. Macam ni lah. Dapatlah balik. Ataupun sebenarnya 0.42 kilometer per minit ni sama juga dengan 0.42 kilometer per minit kuasa 2. Cuma buku teks sahaja dia pusing-pusing sikit. Okey kelas, boleh ikut cikgu tak ni yang penukaran unit? Boleh. Boleh. Penukaran unit ni dia keliru sikit. Okey tak apa, kita buat lagi satu sebelum kita akhiri kelas kita. Satu je lagi. Okey. Yang ini contoh 17. Contoh 17 adalah pada muka surat 182. Okey, pada muka surat 182. Okey, dia kata macam ni. Samir memandu dengan kelajuan 70 km per jam.
Dia menambah kelajuan keretanya kepada 100 km per jam dalam masa 30 minit. Okey, hitung pecutan dalam ni, kilometer per jam. Okey, kita selesaikan Okey, mana laju awal, mana laju akhir? Laju akhir mana? 100 ke 70? 100. 100. Laju awal? 70. Okey, 70. Okey. Laju akhir. Tolak laju awal. Bahagi masa. Okey, jadi kita akan buatlah. Okey, jadi laju akhir kita adalah 100 km per jam. Tolak dengan laju awal kita 70 km per jam. Bahagi masa kita 30 minit. Okey, kalau awak tengok dekat sini dia minta kilometer per jam. Maksudnya kilometer per jam yang dekat atas ni dah tak payah diubah, biar sahaja. Mana yang kita nak ubah? 30 minit ni kita kena tukarkan dia menjadi jam. Okey, jadi daripada minit nak pergi jam, kita kena bahagi berapa? Kita kena bahagi 60. Jadi 30 minit bahagi 6 akan jadi 60. 30 minit bahagi 60 akan jadi jam. Jadi kalau kita nak buat step by step, yang ni cikgu dah skip step dah. Sebenarnya kalau nak buat step by step, yang betulnya awak kena tulis sekali lagi 100 km per jam tolak 70 km per jam bahagi 30 bahagi 60. 30 bahagi 60 ni dah jadi jam lah sebab kita dah tukar kepada jam. Okey, sekarang tekan kalkulator, dapat jawapan awak berapa semua orang? Tolong tekan kalkulator. 60. 10. 10? 60. Okey, yes, very good. Akan dapat 60. Jadi betul lah tu, 60 km per jam. Sebab buku teks nak macam ni. Walaupun sama je masuk dia dengan kilometer per jam kuasa 2, tapi sebab buku soalan nak macam ni, kita kena ikut lah. Okey, boleh ke ni murid-murid? Boleh. Boleh Okey, very good. Okey, terima kasih kelas. Okey, kita buat pula yang B. Kita buat pula yang B. Alright. Okey, sama juga. Dia kata dia nak kira pecutan tapi dia nak kilometer per jam per saat. Kilometer per jam per saat. Okey, bermaksud sama je kita punya jalan kerja. 100 km per jam tolak 70 km per jam bahagi 30 minit. Sekarang ni minit ni yang kita kena tukar kepada saat. Okey, 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi kalau ada 30 minit, kita kena darab dengan 60 saat. Jadi atas ni masih sama, tolak 70 km per jam bahagi 30 darab 60. Okey, dapat jawapan berapa tu? 30 darab 60 ni adalah saat lah, saat. Okey, jadi dapat jawapan berapa tu semua orang tolong kira. 0.017 cikgu. 5.017 macam kurang tempat. Ni apa ni? 10. Ni atas ni pastikan awak letak kurungan. Saya dapat 60. 60. Cikgu Najah tadi cakap 0.017. Najah cakap berapa? 80? Sifar perpuluhan 0.017. Okey, sifar perpuluhan sifar. Okey, saya silap dengar. Okey, yes. Kalau awak dapat sifar perpuluhan sifar 17, jawapan dia adalah betul. Sorry, saya silap dengar. Okey kelas, kalau awak dapat sifar perpuluhan sifar 17 ataupun awak dapat sifar perpuluhan sifar 167 ataupun sifar perpuluhan sifar 16666 tapi awak kena kecilkan, jawapannya adalah betul. Okey, minta maaf Najah cikgu silap dengar tadi. Jadi sifar perpuluhan sifar 17 km per jam per saat. Okey, ni betul ni kelas, ni betul. Okey, boleh ke ni? Boleh. Semua orang dapat tak nilai ini? Sifar perpuluhan sifar 17. Sebenarnya dapat awak tekan kalkulator, dia panjang-panjang lah tapi kita kecilkan dia. Okey, semua orang dapat? Dapat.
8. Lapan. Alhamdulillah. Jadi itulah dia pecutan. Okey, ada lagi penyelesaian masalah? Tak apalah. Yang ni saya akan jadikan video je nanti. Dah banyak sangat pun kan. Takut awak keliru nanti. Jadi saya buat Saya buat rumusan. Pecutan ni dia sebenarnya konsepnya senang, iaitu laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Yang mengelirukan ataupun yang agak complicated adalah unit dia. Kita kena tengok kalau soalan nak unit kilometer per jam per minit, kita kena ikut, kita kena jadikan dia kilometer per jam per minit. Kalau unit dia nak kilometer per jam per saat, kita kena jadikan dia kilometer per jam per saat. Okey, boleh